Home movies capture the vibrant spirit of a young teenage girl. So where are you going today? I'm going to Children's Mercy Hospital to see my dentist for my teeth. Full of enthusiasm and effervescence, but behind the smiles, life for Gypsy Blanchard and her mother Dee Dee is one replete with hardships and challenges. Gypsy is in a wheelchair. I remember my mom had gave me this little glass house, and she said, one day this will be real. And now it finally is. That's Gypsy 7 years ago. Claudine Blanchard atau Dee Dee Blanchard merupakan seorang ibu tunggal berusia 48 tahun yang tinggal bersama anak istimewanya iaitu Gypsy Rose Blanchard bertempat di Springfield, Missouri, Amerika Syarikat. Mereka berdua mendiami di sebuah rumah yang telah disediakan oleh badan NGO iaitu Habitat for Humanity. Rumah yang memang dibina khas untuk insan kurang upaya seperti Gypsy itu dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti kerusi roda, tep mandi dan alat projektor untuk menayangkan filem. Jika dilihat dari segi luaran, kehidupan pasangan anak beranak itu nampak bahagia dengan Dee Dee digambarkan sebagai seorang ibu penyayang yang begitu disenangi oleh jiran di sekeliling mereka. Dee Dee yang rela mengorbankan segala-galanya untuk menjaga Gypsy sangat beruntung kerana dia bukan saja menerima banyak bantuan keuangan, bahkan juga memperolehi pelbagai jenis tajaan daripada pelbagai pihak seperti lawatan ke Disney World, tiket penerbangan percuma, berjumpa dengan selebriti dan sebagainya. Ditambah lagi dengan wang perbelanjaan bulanan kiriman bapa Gypsy iaitu Rod Blanchard, kehidupan Dee Dee dan anaknya itu boleh dikatakan serba mencukupi. Kisah kehidupan Dee Dee dan Gypsy yang sering kali mendapat liputan media itu ternyata menjadi inspirasi kepada orang ramai tentang kecekalan serta kesabaran yang harus ditempuh oleh seorang ibu untuk membesarkan seorang anak istimewa. Gypsy Rose hanyalah seorang perempuan kurang upaya berkepala botak yang mempunyai tubuh badan kecil dengan ketinggian 152 cm. Dia yang dilahirkan pada 27 Julai 1991 dinamakan sebagai Gypsy Rose kerana Gypsy merupakan nama kegemaran Dee Dee, manakala perkataan Rose pula diambil sempena nama kumpulan rock terkenal iaitu Guns N' Roses. Jika diperhatikan betul-betul raut wajah Gypsy, dia yang memakai cermin mata bulat kelihatan seolah-olah lebih tua daripada usianya yang sebenar. Gypsy terpaksa memakai kerusi roda untuk seumur hidup selepas terlibat dalam satu kemalangan kecil sewaktu usianya 8 tahun. Dia juga telah menderita pelbagai jenis penyakit secara berperingkat sejak daripada bayi lagi seperti penyakit leukemia, kecacatan jantung, asma, sakit saraf, distrofi otot, masalah pernafasan, masalah penglihatan serta pendengaran lumpuh dan lain-lain. Disebabkan itu, Gypsy terpaksa diberikan bermacam-macam jenis rawatan dan pel untuk meneruskan kehidupan. Malah badan Gypsy juga terpaksa dimasukkan dengan tiup pemakanan kerana dia tidak boleh makan secara normal. Lagi menyedihkan untuk didengari, Gypsy telah melalui banyak pembedahan tidak kiralah pembedahan kecil maupun pembedahan besar. Gypsy bukan sahaja seorang yang tidak pernah kedekut dengan senyuman, bahkan peramah dan juga petah dalam berkata-kata. Meskipun hidup dalam ketidaksempurnaan fizikal, semua itu tidak menghalang Gypsy untuk bersolek bagaikan seorang puteri. Jika dilihat dalam kebanyakan foto Gypsy bersama ibunya, dia dilihat gemar memakai rambut palsu dan mengenakan pakaian ala-ala Cinderella. Pada 14 Jun 2015, Facebook milik Dee Dee telah memuat naik satu status yang bertulis, "Wanita jahanam itu sudah mati." Perkara tersebut ternyata mengundang kecurigaan terhadap netizen Facebook memandangkan status sedemikian tidak menggambarkan kepribadian Dee Dee yang sebenar. Lagipun Dee Dee juga tidak pernah melontarkan kata-kata kesat di mana-mana laman media sosial. Keadaan mula menjadi sedikit panik selepas Dee Dee menulis komen kesat terhadap statusnya sendiri itu. Ekoran berasa bimbang, rakan Dee Dee kemudian bertindak melaporkan perkara tersebut kepada pihak polis.
Selepas pihak polis melakukan pemeriksaan, mayat Didi yang telah pun mati selama beberapa hari ditemui terbaring secara menyarap di atas katil dengan beberapa kesan tikaman pada tubuh badannya. Sementara itu, Gypsy pula gagal ditemui sekaligus menimbulkan teori awal bahawa dia telah menjadi mangsa penculikan. Pihak polis tidak mengambil masa yang lama untuk menjejaki alamat IP penggodam Facebook Didi. Penggodam itu telah dikenal pasti sebagai Nicholas Godejohn yang menginap di Big Wen, Wisconsin. Bertindak atas maklumat tersebut, pihak polis berjaya menangkap Godejohn di rumahnya. Begitu juga dengan Gypsy yang telah ditemui dalam keadaan sihat dan selamat. Namun, di sinilah segala-galanya terbongkar. Tersingkap sebuah rahsia yang begitu mengejutkan ramai pihak. Rekod kesihatan Gypsy Rose sebagai orang kurang upaya sebelum ini adalah tidak benar sama sekali. Tiada keperluan pun untuk dia menjalani pembedahan, memakai tiup pemakanan, memakai kerusi roda, membawa tabung oksigen dan peralatan lain-lain. Bahkan rambut Gypsy yang botak bukanlah disebabkan keguguran tetapi sebaliknya kerana dicukur. Penjelasan mudah, Gypsy Rose tidak pernah mengidap sebarang jenis penyakit. Dia adalah seorang perempuan yang boleh berjalan, berlari, makan dan dapat melakukan lain-lain aktiviti normal seperti yang dilakukan oleh manusia lain. Rupa-rupanya sepanjang hidup Gypsy, dia telah dikawal dan diawasi oleh Didi. Menurut laporan, Didi sebenarnya mengidap sindrom Munchausen iaitu satu sindrom di mana seseorang itu sanggup berbohong tentang rekod kesihatan jagaannya demi untuk mendapatkan simpati dan keuntungan. Seperti apa yang diberitahu, Didi dan Gypsy hidup dalam keadaan yang agak mewah kerana mendapat banyak bantuan keuangan dan tajaan. Jadi, hal ini memberi banyak kelebihan terhadap Didi kerana dia hanya perlu goyang kaki untuk mendapatkan wang. Sebagai langkah berjaga-jaga, Didi tidak membenarkan sama sekali Gypsy untuk pergi bersekolah. Setiap percakapan, pergerakan dan hubungan Gypsy dengan orang di sekelilingnya juga akan dipantau. Pada mata orang ramai, Didi adalah seorang ibu yang penyayang sedangkan pada hakikatnya Gypsy hidup dengan penuh menderita. Seperkara lagi adalah latar belakang Didi yang merupakan seorang bekas jururawat. Jadi tiada masalah pun untuknya dalam usaha memperdayakan para doktor. Ini termasuklah mereka-reka cerita palsu tentang simptom-simptom penyakit yang dialami oleh Gypsy. Sebenarnya pernah ada seorang pakar perubatan Springfield yang bernama Bernardo Flasterstein telah menjalankan pemeriksaan kesihatan ke atas Gypsy Rose. Berdasarkan pemeriksaannya itu mendapati Gypsy tidak mengalami sebarang masalah otot seperti yang didakwa oleh Didi. Risau perbuatannya terbongkar, Didi terus berhenti daripada mengadakan perjumpaan dengan doktor tersebut. Pada tahun 2009 pula, ada seorang individu misteri bertindak menghubungi pihak polis untuk memberitahu maklumat sebenar tentang tahap kesihatan Gypsy. Lantaran itu, pegawai yang bertanggungjawab telah pergi ke rumah Didi untuk menyiasat perkara sebenar. Sekali lagi, Didi berjaya memanipulasi keadaan. Gypsy mula berkenalan dengan Nicholas Godejohn pada tahun 2012 menerusi laman web cari jodoh. Selepas sekian lama saling mengenali, Godejohn yang pernah mempunyai rekod lampau sakit mental telah menuruti permintaan Gypsy untuk membunuh Didi. Malam bulan Jun 2015, Didi telah ditikam berkali-kali oleh Godejohn ketika sedang tidur. Sejurus pembunuhan itu, barulah Gypsy mengenali erti kebebasan yang sebenar. Dia dan Godejohn sempat untuk melakukan hubungan intim telah melarikan diri dengan membawa wang tunai berjumlah $4,000. Hasil keputusan perbicaraan kes Didi, Godejohn akhirnya telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup manakala Gypsy pula dipenjarakan selama 10 tahun. Kes Gypsy ini sebenarnya mengundang simpati ramai pihak. Dilahirkan secara normal, namun disakiti seperti orang tidak normal sedangkan pada hakikatnya Gypsy hanyalah perempuan biasa yang inginkan kesempurnaan dalam menjalani kehidupan seperti perempuan lain seusianya. Menerusi satu wawancara pada tahun 2018, Gypsy berkata, "Saya rasa saya lebih hidup bebas di dalam penjara berbanding tinggal bersama ibu saya kerana sekarang saya boleh hidup seperti seorang gadis yang normal."